atas sekali tu ada nama saya. Okay, ada nama saya dekat people tu. Sekejap saya bagi, ada lagi kawan awak yang nak masuk ni. Okay. Okay, dekat people dekat atas tu. Okay. Kalau yang tak nampak, klik dekat people tu. Ada 115 tu. Ada dua nama saya. Cari nama saya. Ada dua tu. Dan tekan je nama saya. Yang tak ada gambar tu. Okay. Okay. Oh, saya tak on saya punya video rupanya. Okay. Okay. Okay, yang tak nampak, okay, cari nama saya yang tak ada video, klik dekat situ, nanti dia tekan, dia akan pin lah nama tu. Nama saya tu dia akan pin dan awak akan nampak presentation. Okay, yang baru masuk, tolong tutup mic. Okay, kita nak mula dah. Masih ada lagi yang masuk ni. Okay. Saya terpaksa admit guna handphone sebab kalau saya guna yang ni nanti awak punya presentation ni, saya punya presentation ni tak nampak. Okay. Ada apa-apa soalan, awak boleh on mic dan tanya. Tajuk ni penting sebab ini antara tajuk utama dalam sains KSSR ni yang sukatan akan diuji masa UPSR. Ni antara tajuk yang paling utama. Sebabnya tajuk ni dia agak mengelirukan, okey, dia agak mengelirukan dan dia ada banyak term dan terma yang awak kena faham, kena kuasai betul-betul. Okey, siapa yang on mic tolong off Okey, tolong off mic. Okey, kita nak mula dah. Okey. Saya harap tak ada lagi lah kot yang nak masuk dah 10-2 minit ni. Nanti saya tak nampak apa saya nak tekan nanti. Susah. Sebab saya kena control. Selalunya kalau kelas macam ni kena ada dua orang. Seorang untuk control, seorang untuk present. Okey. Okey, saya masih dengar suara di belakang. Okey, saya masih dengar ada bunyi siapa yang on mic ni. Okey. Okey, saya harap tak adalah yang on mic dah. Okey. Okey. Bila kita bercerita tentang tajuk tenaga, okey. Lupa nak bagi salam. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okey. Assalamualaikum dan selamat pagi. Kita akan belajar satu topik hari ni, topik tenaga. Okey, topik ini sangat penting. Jadi tolong berikan perhatian dan juga boleh buat catatan. Dan satu lagi untuk kelas saya 5B, nota ni saya dah masukkan dalam kita punya GC, okay? Google Classroom. Jadi tolong yang 5B awak wajib salin nota ni, okay? Dan nota ni juga saya dah blast, saya dah buat satu paparan Padlet untuk awak salin sahaja. Okay, nota untuk awak buat bacaan sahaja dan boleh salin. Kelas lain pun tak ada masalah, boleh je salin sebab kita terkurung di rumah masing-masing, tak ada kerja ni. Okay, jadi awak boleh salin dekat Padlet yang saya bagi, saya dah blast hari tu. Okay, untuk semua tahun 5 saya bagi. Okay. Tapi videonya tak ada. Videonya awak boleh tengok dekat dalam YouTube. Videonya ada dekat dalam YouTube. Lepas tu nota ni juga dekat 5B. Pada 5B, nota ni saya dah masuk dalam Google Classroom. Latihannya pun ada. Yang buatnya tak sampai 10 orang. Okay, setakat ni lah yang buatnya. Lama dah saya bagi. Start daripada PKP hari tu. Okay, jadi tolong yang 5B tolong tengok balik. Tolong buat. 5B. Okay. Apa lagi yang on mic ni? Okay, saya terpaksa off mic sebab nanti saya dengar background. Ada bunyi daripada belakang dan saya dengar suara saya balik. Dia reflect kat saya. Okay. Kita sambung terus. Topik pertama, okay, subtopik pertama adalah sumber tenaga. Sumber tenaga, okay, yang dah buat dah, alhamdulillah. Okay. Okay, sumber tenaga, bila soalan bertanya, dalam kertas 1 atau kertas 2, apa itu tenaga? Awak kena bagi jawapan yang saya gariskan tu. Okay, jawapan tu saya ambil daripada buku teks. Kalau ikut yang ni tak adalah salah. Okay, tenaga ialah kebolehan untuk membuat kerja. Okay, bila soalan bertanyakan maksud ataupun definisi tenaga, tenaga ialah kebolehan untuk membuat kerja. Okay. Okay. Okay, boleh dapat boleh dengar suara saya dengan jelas. Okay, sekejap masih ada lagi. Okay, sebentar Saya nak
Bagi orang masuk dulu. Masih ada lagi ni. Okay, dah. Tak payah hello, hi, bye ni. Okay. Hidupan memerlukan tenaga untuk menjalankan proses hidup dan menjalani aktiviti seharian. Okay, dari mana hidupan ni dapat tenaga? Dari mana hidupan ni dapat tenaga? Selalunya, sekejap. Jangan tanya apa-apa dulu. Okay, cikgu kena salin ke apa ke. Okay, kalau awak dengar ni, dengar je dulu, tak apa. Kalau nak salin nanti, nota ni saya dah bagi dalam bentuk Padlet. Okay, boleh je download dan baca terus. Dan salin. Yang wajib salin kelas saya 5B. Okay, 5B kena buat. Okay, 5B kena buat. Okay, yang lain-lain boleh je buat, tak ada masalah. Cikgu awak takkan marah punya. Okay, boleh je buat. Cuma 5B dia ada nota dan latihan dalam GC. Yang kelas lain, latihan nanti bergantung pada cikgu awak. Tapi dalam kelas kita hari ni memang ada latihan. Okay. Hidupan, kalau macam manusia dan haiwan, dia dapat sumber tenaga daripada makanan. Betul. Tapi sumber tenaga utama untuk semua hidupan di muka bumi ni adalah matahari. Okay, matahari. Sebab kita dah belajar rantai makanan. Betul tak? Siapa yang dah masuk topik rantai makanan? Saya rasa semua kelas dah masuk topik rantai makanan sebelum kita bercuti hari tu. Okay, jadi matahari tu dia bekalkan tenaga kepada tumbuhan. Bila tumbuhan buat proses membuat makanan, fotosintesis tu, tumbuhan tadi dia dapat sumber tenaga untuk tumbuhan tu. Lepas tu kita belajar rantai makanan, pengguna pertama makan tumbuhan. Jadi dia dapat sumber tenaga daripada tumbuhan. Tapi kalau tak adalah matahari ni, semua benda hidup dekat muka bumi ni takkan boleh menjalankan proses hidup dia dengan baik. Dan kebanyakannya akan mati. Betul. Okay, masih ada mic yang on. Okay. Lain kali lepas ni ingat masuk kelas jangan on mic. Okay. Yang baru masuk tak apa. Lepas ni lah lain kali sebab bukan apa. Kalau ramai-ramai sangat on mic, saya tak dengar. Lepas tu kawan awak pun tak dengar. Okay. Okay. Kita sambung. Okay. Ini adalah sumber tenaga. Dalam topik ini, apa yang akan menyebabkan awak keliru nanti, yang pertama sekali kita ada sumber tenaga. Lepas ni nanti kita akan tengok jenis tenaga ataupun bentuk tenaga. Dua benda ni yang selalunya tertukar. Bila kita cerita pasal sumber tenaga, 9 benda ni, semua ni, 9 ni awak kena ingat betul-betul. 9 ni. Bermula dengan angin. Membekalkan tenaga untuk menggerakkan kapal. Angin, ombak, matahari. Matahari ni nanti awak akan jumpa tenaga suria pula. Suria tu apa? Matahari ni apa? Bila kita cerita pasal sumber, awak kena ingat. Angin, ombak, matahari, air, biogesim, bahan api fosil, makanan, nuklear dan bateri. Yang ini 9 memang kena ingat. Jadi take note. Kena ingat betul-betul. Bahan api fosil nanti awak akan bila keluar soalan, awak akan bagi jawapan macam ni. Berikan sumber tenaga, petroleum, gas asli, arang batu. Itu semua satu benda. Semua tu satu benda. Bahan api fosil. Ni siapa tulis nak tidur dia ni? Siapa yang nak tidur boleh keluar, tak ada masalah. Saya tak paksa bawa masuk. Okey. 9 ni tadi, angin, ombak, matahari, air, biogesim, bahan api fosil. Ingat, matahari dalam sumber tenaga. Bahan api fosil jangan bagi petroleum, gas asli dan arang batu. Benda tu benda yang sama. Dia masuk dalam kumpulan bahan api fosil. Okey. Cikgu cakap ke? Kenapa? Tak dengar suara saya? Ada yang tak dengar suara ke? Okay. Ni Caitlin, tak dengar suara ke? Caitlin, tak dengar suara saya ke? Okay, kalau tak dengar, sekali lagi, pergi dekat Peoples dekat atas ni. Okay, cari nama saya dan klikkan. Okay, klik.
pinkan nama saya tu. Yang tak ada video, pinkan nama saya. Kalau tak nanti awak tak dengar suara pula. Okay? Okay. Okay, kita sambung. Dah cukup. Okay, kita sambung. Ingat 9 sumber tenaga ni memang awak kena ingat. Okay, kena ingat betul-betul. Okay, boleh Okay, kalau boleh kita sambung. Okay, kita sambung. Okay, video ni saya rasa nanti ada yang tak dengar ni. Yap. Okay, saya tak dengar apa cikgu cakap. Okay, awak pakai handphone ke? Okay, kalau pakai handphone, tolong klik dekat handphone pakai speaker tu. Dia bukan pakai bluetooth ke pakai phone. Dia ada setting speaker kat atas tu. Lepas tu kuatkan volume. Kalau pakai handphone. Kalau yang pakai laptop, pergi dekat people sebelah kanan tu, cari nama saya dan klik. Okay, video ni dia ada masalah berkaitan dengan transisi internet. Okay, internet connection masing-masing. Dekat saya dan ada kebanyakan kawan awak tak ada masalah. Dia boleh dengar je video ni. Tapi kalau yang tak dengar, awak pergi dekat YouTube lepas ni boleh tengok video ni. Awak pergi type Learning Pod. Okay, Learning Pod dekat situ ada banyak video yang awak boleh tengok. Sama je video yang saya share ni. Okay, faham lepas ni jangan tulis tak dengar video, tak dengar. Okay, dia memang bergantung pada awak punya konfigurasi laptop awak ataupun handphone awak dan juga internet connection. Okay? Okay, itu dia punya penerangannya. Okay, kita sambung. Dia menggosoknya, pakai pakaian seragamnya dan berlari ke sekolah. Oh, mengambil dia di dalam kelas. Dan tertidur. Jadi marah dan menyuruh dia berdiri di bawah sebagai hukum. Dia berseletih kerana dia tidak memiliki seragam. Sebab itu, dia tidak memiliki untuk berjaga dalam kelas. Semua yang kita lakukan termasuk tidur, berus gigi, makan, senam dan memberi tumpuan di dalam kelas memerlukan tenaga. Sumber tenaga utama bagi benda hidup adalah makanan. Semua benda hidup perlu makanan bagi mendapatkan tenaga yang cukup untuk terus hidup, sama seperti Michael yang memerlukan sarapan pagi bagi mendapatkan tenaga yang cukup untuk bersekolah. Cakap Assalamualaikum teacher. Itu lagi sumber tenaga yang penting. Ni tak buka. Yang diambil oleh matahari. Tu kawalan ni. Proses matahari juga menghasilkan hawa yang menyebabkan lebih panas. Benar tak? Angin dan air yang mengalir juga merupakan sumber tenaga. Yang bergerak atau zara-zara air mempunyai tenaga. Tenaga yang dibawa oleh angin dipindahkan kepada kincir yang menjaga tenaga elektrik. Stesen-stesen kuasa hidroelektrik, air mengalir ke bawah dari aras yang lebih tinggi dan memutarkan turbin untuk menjaga tenaga elektrik. Bahan api adalah jenis sumber tenaga yang boleh dibakar untuk menghasilkan haba. Terdapat pelbagai jenis bahan api termasuk bahan api fosil seperti arang batu, petroleum, gas asli dan biodiesel yang merupakan bahan-bahan yang berasal daripada tumbuh-tumbuhan atau haiwan seperti kayu dan najis haiwan. Di stesen kuasa nuklear, bahan nuklear melalui tindak balas nuklear dan melepaskan sejumlah resapnya. Walau bagaimanapun, bahan-bahan nuklear mesti dikendalikan dengan berhati-hati disebabkan oleh radiasi yang berbahaya. Akhir sekali, bateri adalah jenis sumber tenaga yang dapat terlihat dalam kehidupan seharian. Bateri memberi tenaga kepada alat yang bersambung dengan melengkapkan litar untuk elektrik mengalir. Okey. Ini adalah sumber tenaga. Okey. Ya. Saya nak ulang balik. Kita tengok sumber tenaga apa yang ada dekat Malaysia ni. Okey, kita tengok. Kalau dekat Malaysia, kita guna apa sebagai sumber tenaga utama kita? Dekat Malaysia. Okey, kita boleh guna ruangan chat ni untuk jawab. Okey, kita boleh guna ruangan chat ni untuk jawab.
Okey, Zubir Abdullah ni siapa ya? Okey, kalau dekat Malaysia kita guna air, betul. Kita menggunakan air sebagai sumber tenaga yang utama. Selain daripada tu kita air, okey. Aaron, okey. Bateri, air, matahari, air, banyak. Okey, kebanyakannya kita okey dah cukup. Betul. Okey dah bagus. Okey, cukup. Okey. Okey, kalau dekat Malaysia untuk tenaga elektrik, tenaga yang utama kita gunakan di rumah, di sekolah, di semua bangunan yang ada kat Malaysia ni, kita guna air sebagai sumber tenaga elektrik untuk menjana tenaga elektrik. Nanti kita tengok macam mana air tu boleh buat tenaga elektrik. Sebenarnya kita pun ada guna cahaya matahari, okey, untuk transfer. Kalau siapa yang pernah jalan daripada highway Elite ni nak pergi ke KLIA, kita akan tengok satu kawasan ladang solar. Okay, ladang solar, jalan nak pergi ke KLIA tu, dia ada banyak panel solar dekat satu kawasan yang sangat luas. Itu kita panggil ladang solar, okay, untuk jana tenaga elektrik. Kalau kat Malaysia yang utama air, okay, betul, yang kita gunakan. Lepas tu kita juga guna petrol dalam bahan api fosil tu. Okay, makanan dah confirm lah. Okay, angin, ombak, okay, kita kurang gunakan. Nuklear pun kita ada satu reaktor tapi bukan untuk secara komersial, untuk apa? Untuk salurkan tenaga kepada rumah-rumah ataupun kediaman. Okey. Kalau dekat Jepun, dia banyak guna tenaga nuklear ni untuk jana tenaga elektrik. Okey, itu yang berlaku tsunami dulu tu, satu kawasan tu, okey, dia punya reaktor kena tsunami rosak. Lepas tu memang kawasan tu dia, Chernobyl tu lama dah, yang dekat Jepun ni yang baru. Okay, dekat Jepun ni yang baru. Okay dah cukup. Nanti saya off. Siapa yang buat benda mengarut-ngarut dekat ruangan chat ni, saya remove sekejap lagi. Okay, saya tak perlukan orang yang tak nak belajar, nak main-main je masuk dalam kelas ni. Okay, penat saya nak tengok kiri kanan tengok awak tulis apa kat chat. Okay, tolong bagi kita sama. Kalau tak nanti saya remove je. Okay, okay, remove dia, lepas tu memang tak bagi masuk dah. Okay, ni amaran Okay, kita sambung balik. Tadi sumber tenaga, sekarang ni bentuk tenaga. Okay, tadi sumber tenaga, sekarang bentuk tenaga. Jadi awak kena bezakan. Tadi 9 sumber tenaga, sekarang 9 bentuk tenaga. Okay, dua perkara yang berbeza. Okay, tadi macam tenaga matahari dalam sumber tenaga. Sekarang ni tenaga suria dalam bentuk tenaga. Beza Dalam bentuk tenaga, jangan tulis tenaga matahari. Okey, macam mana tenaga nuklear boleh membentuk menghasilkan tenaga. Okey, nuklear ni kalau kita nak hasilkan tenaga elektrik, dia ada, nuklear ni adalah satu bahan yang sangat aktif bertindak balas. Bila dia bertindak balas, dia adalah bahan-bahan yang dicampurkan nanti, reaktor dalam satu tempat kita panggil reaktor nuklear. Dia akan melakukan tindak balas nuklear dalam tu. Bila berlaku tindak balas nuklear, dia akan menghasilkan banyak tenaga, dan tenaga itulah yang disalurkan kepada tenaga elektrik. Tapi dia juga adalah sangat bahaya. Okey, dia sangat bahaya, bukan benda yang boleh dibuat main. Okey, kalau katalah reaktor tu meletup, satu kawasan tu, katalah dia dekat Cyberjaya ni ada reaktor nuklear. Kalau kata meletup dengan Cyberjaya, dengan Putra Perdana, silap-silap dengan Dengkil, Kota Warisan, semua tak boleh ada orang duduk. Okay, dia menghasilkan, bukan, kalau tak mati pun dia ada tindak balas yang sangat bahaya lah. Okay, sangat bahaya yang boleh menyebabkan kita dapat penyakit. Okay, berlaku mutasi. Yang kalau tengok X-Men tu, cerita dia pasal mutasi kan. Tapi bukanlah cacat, betul. Okay, mungkin nanti tiba-tiba baby lahir ada tanduk ke, mana kita tahu. Tu contoh mutasi lah, bukan betul pun. Okey, ingat tadi sumber tenaga, sekarang kita tengok bentuk tenaga. Bentuk tenaga ada 9 juga. Tenaga suria datangnya daripada matahari. Okey, tenaga suria datangnya daripada matahari.
tenaga haba apa saja perkara, apa saja objek yang memberikan kita kepanasan. Okay? Mutasi tu apa? Mutasi tu dia berubah daripada bentuk asal. Okay? Bentuk asal. Mungkin dia cacat, mungkin dia ada power. Okay? Kalau macam X-Men tu dia bermutasi lah tu. Tapi dia ada power kononnya lah. Okay? Macam Hulk. Tengok Hulk tak? Yang dia berubah jadi hijau tu. Okay? Okay, kalau yang guna handphone pastikan awak berada dekat kawasan yang awak punya reception tu okey. Okay? Jangan dia tiba-tiba tak pergi mana-mana ni. Okay. Nanti dia ada yang terkeluar ni. Dia akan ada terkeluar, termasuk balik, keluar, masuk balik. Okay. Okay, tenaga nuklear, dah cerita tadi. Tenaga elektrik mengalir dalam 1 liter lengkap, membolehkan alat elektrik. Okay, nanti tenaga elektrik ni kita akan belajar satu topik khas untuk tenaga elektrik. Tenaga kimia apa saja bahan, apa saja sumber yang datangnya daripada makanan, lilin, bahan api fosil, biojisim ni selalunya datang daripada sampah sarap. Okay? Dan bateri ada menyimpan tenaga kimia. Okay? Tenaga cahaya pun daripada kebanyakannya daripada matahari, tapi ada juga yang kita boleh buat sendiri macam lampu. Okay? Tenaga kinetik, apa saja objek yang bergerak kita panggil tenaga kinetik. Tenaga keupayaan, objek yang ada pada kedudukan tinggi. Contoh dia buah kelapa, okey. Orang yang nak lompat bangunan tu, okey. Orang nak lompat bangunan tu dia nak buat apa sebenarnya? Selalu orang yang nak lompat bangunan tu. Tarik getah, betul. Macam main panah, okey, tu ada tenaga keupayaan, betul. Okey, kalau orang nak lompat bangunan tu, kalau yang dia dah hilang akal tu, dia dah tension, kononnya nak bunuh diri lah, apalah. Dia selalunya dah kau panjat tinggi-tinggi bangunan kan. Lepas tu terjun. Kenapa dia dia naik tangga 2, lepas tu lompat. Mati tak? Kalau dia naik 2 anak tangga, lompat memanglah dia tak mati. Sebab tenaga keupayaannya tak besar. Kalau dia nak tu, dia pergi naik tempat yang tinggi, lepas tu dia pun lompat. Bila lompat, memang bersepai lah. Tapi jangan sesekali awak buat perkara yang macam tu. Faham? Itu perkara yang sangat-sangat dilarang. Tenaga keupayaan dan akhir sekali kita ada tenaga bunyi. Tenaga bunyi, sekarang ni jangan on mic saya nak suruh test. Awak pegang dekat awak punya leher ni, macam saya buat ni, nampak? Pegang kat sini. Pegang kat situ, lepas tu awak cakap. Jangan on mic, kalau cakap ni semua cakap pula. Awak rasa apa? Awak akan ada rasa getaran. Dekat situ getaran. Jadi, janganlah on mic. Bila awak bercakap, bunyi tu datangnya daripada getaran. Apa saja benda ataupun objek yang bergetar, dia akan menghasilkan bunyi. Saya suruh cakap je, bukan suruh on mic. Itu contoh. Betul, bergetar. Seterusnya, kita sambung. Video dulu. Tenaga ada kerana segala dah kan dalam berbagai bidang yang berbeza. Bagus Ashraf, terima kasih. Sambil dia berjalan di luar dan cerah. Dia berjalan di bawah matahari. Rasa panas dan melebur. Rasa yang dihasilkan bentuk tenaga haba. Dia juga menggunakan untuk memasak makanan dan mengeringkan pakaian kita. Kita memandang ke langit. Kita perlu lalu terang. Satu lagi bentuk yang dihasilkan oleh matahari. Dia membolehkan kita memberikan warna pada objek. Untuk proses fotosintesis. Tiba-tiba berdering. Itu lagi bentuk. Dan ia dihasilkan oleh objek yang bergetar. Tenaga bunyi tersebar melalui dan sampai ke telinga. Ibu tekan tadi. Keperasan. Telefonnya semakin lemah. Segera menyambungkan telefonnya kepada bateri untuk mengecasnya semula. Semua peranti atau peralatan elektrik seperti telefon bimbit kita atau pembersih vacuum
Dan satu bentuk yang dipanggil tenaga elektrik Ok- untuk bekerja. Okey, Tenaga dekat elektrik chat ni ada kawan awak share link tadi. elektrik dan di stesen beza dan dihantar ke rumah atau peroleh daripada bateri. Kita menyambungnya ke peranti elektrik. Michael terus berjalan. Dia melewati sebuah gerai burger. Dia berasa lapar. Tidak menunggu sarapan pagi. Michael sosis. Seperti Michael, semua benda itu yang cukup. Tenaga simpan dalam lain yang menyimpan dan bateri. Dia sekali diberi dan mula berjogging. Michael bergerak. Itu bentuk kinetik. Kinetik adalah tenaga yang diperolehi oleh objek kerana gerakannya. Jika sesuatu objek bergerak, dia tidak mempunyai tenaga kinetik. Selepas berjogging seketika, dia duduk untuk melihat. Dia menyedari seorang budak lelaki menangis kerana layang-layang sangkut di atas pokok. Dengan cepat, dia memanjat itu untuk membantu budak kecil mendapatkan layang-layang itu. Semasa di atas pokok itu, Michael mempunyai tenaga yang lebih berbanding apabila dia berada di atas tanah. Tenaga keupayaan adalah satu bentuk tenaga yang disimpan di dalam objek. Bila objek bergerak ke kedudukan yang lebih tinggi, lebih banyak tenaga keupayaan tersimpan di dalamnya. Contoh tenaga keupayaan lain termasuk tenaga yang tersimpan dalam spring logam yang diregangkan atau bola getah yang diramas. Okey, itu adalah penerangan tentang bentuk tenaga. Okey. Okey, yang tak dengar tu, saya tak boleh nak set saya punya setting presentation ni untuk semua semua device yang awak guna. Sebab saya pun tak tahu awak guna apa. Ada yang guna handphone, ada setting, ada yang guna Mac Pro. Okey, okay, kalau ada setting macam tu, saya tak boleh nak set. Saya set untuk yang majority yang guna Windows. Okay, saya guna iPad. Okay, siapa yang tak nampak tadi, dia punya video tu, ada saya share dah. Saya dah share dekat link yang saya dah bagi dekat semua group sebenarnya. Okay, kalau tak ada pun, ada dekat sini. Okay, ada dekat sini. Tu Ashraf dah share banyak kali, dah ada share. Okay, semua link yang ada dekat video yang ada kat sini, ataupun awak pergi je dekat YouTube, awak type je learning pod, lepas tu awak cari video yang tahun 5. Okay, banyak, tak ada masalah. Okay, boleh je dengar. Yang ini saya tunjuk kat awak. Okay, kita sambung. Okay, dah stop untuk chat tu. Kita tengok pula perubahan bentuk tenaga. Okay, perubahan bentuk tenaga. Okay, perubahan bentuk tenaga. Okay, kalau dalam rantai makanan dulu, anak panah ni, okay, dalam rantai makanan, anak panah, simbol anak panah ni, maksud dia apa? Kalau dekat dalam rantai makanan. Dalam rantai makanan, rantai makanan, kita guna juga simbol anak panah ni. Kita guna untuk apa simbol ni? Dimakan oleh, betul. Okay, itu kalau dalam rantai makanan. Tapi kalau dalam perubahan bentuk tenaga, dia membawa maksud berubah kepada. Okay, berubah kepada ni, dia ada juga simbol tambah dan juga tambah ni maksudnya dan lah. Okay, nanti kita tengok perubahan bentuk tenaga. Tenaga ni dia tak boleh dimusnahkan, tapi dia boleh berubah bentuk. Contohnya tenaga kimia dalam makanan. Okay, dia boleh berubah bila awak bergerak jadi tenaga kinetik. Okay, bila awak lompat, awak tarik anak panah, dia jadi tenaga keupayaan. Okay, itu contoh dia. Kita tengok dia punya contoh dia. Okay, ini contoh perubahan bentuk tenaga. Okay, tadi kita dah belajar yang pertama sekali sumber tenaga. Lepas tu kita dah belajar bentuk tenaga. Sekarang kita belajar pula perubahan bentuk tenaga. Okay, buah kelapa yang jatuh. Buah kelapa dekat atas dia ada tenaga keupayaan. Okay, dia ada tenaga keupayaan. Bila dia jatuh, dia bergerak ke bawah. Okay, dia ada tenaga kinetik. Bila dia meletup kat bawah, dia meletup pula. Dia kena je kat permukaan tanah, dia ada tenaga bunyi. Okay, ataupun awak duduk bawah pokok kelapa tu.
Awak duduk bawah kelapa tu, buah kelapa tu kena kepala awak. Adalah tenaga bunyi. Ataupun apa lepas tu? Tenaga apa pula? Dah awak kena buah kelapa. Okey, panel suria. Panel suria ni selalunya kita tengok cikgu tak nampak. Tak nampak apa? Presentation. Siapa lagi tak nampak? Yang tak nampak, pergi dekat Peoples tu, pinkan nama saya. Pergi kat Peoples, cari nama saya, ada 2. Satu ada video, satu tak ada video. Yang tak ada video tu, pinkan. Baru nampak presentation ni. Okey. Kalau panel suria selalunya kita nampak dekat atas bumbung rumah. Bumbung rumah. Untuk water heater. Water heater tu dia guna panel suria untuk panaskan air dalam awak punya tangki water heater tu lah. Ataupun panel suria ni yang paling senang nak tengok, kita tengok dekat kalkulator. Kalkulator pun ada. Panel suria yang kecil tu. Untuk hasilkan tenaga elektrik untuk bekalkan pada kalkulator tu. Panel suria dia bekal daripada tenaga cahaya daripada matahari tu, dia bertukar kepada tenaga elektrik. Arang dibakar. Arang dibakar, tenaga kimia. Arang ni sumber semula jadi daripada pokok. Daripada pokok. Jadi dia ada tenaga kimia. Tenaga kimia, panel suria membekalkan tenaga cahaya. Panel suria dia serap tenaga cahaya daripada matahari kepada ditukarkan tenaga cahaya tu kepada tenaga elektrik. Itu fungsi panel suria. Bukan panel suria guna, maksudnya yang panel suria yang kat lampu tu. Lampu dekat taman tu, dia panel suria dia tukar kepada tenaga cahaya. Okey, dah tutup ruangan chat ni. Teruknya korang ni. Apa yang tulis panjang-panjang ni? Tak payah nanti yang dia orang tanya macam ni tak nampak ke apa ke, biar saya jawab. Awak tak payah suruh dia pin ke apa, nanti dia biar saya jawab. Okey, arang dibakar, tenaga kimia daripada pokok. Lepas tu dia berubah kepada, bila dibakar kepada tenaga haba plus. Plus ni maksudnya tanda ni dan. Tak apa, dah cukup. Tenaga haba plus. Plus ni maksudnya dan tenaga cahaya. Ni arang dibakar lah. Sebab dia menghasilkan cahaya juga. Telefon bimbit, tenaga kimia. Daripada mana tenaga kimia ni? Sekarang boleh guna ruangan chat. Tenaga kimia dalam telefon bimbit datang daripada mana? Boleh guna ruangan chat tu. Daripada mana? Tenaga kimia dalam telefon bimbit. Bateri, betul. Bateri. Okey. 5, 4, 3, 2, 1. Cukup. Dah. Ramai dah dapat daripada. Betul. Bateri. Tenaga telefon bimbit. Alamak, siapa lagi ni? Ada lagi nak masuk. Telefon bimbit daripada bateri tu. Bateri dia ada tenaga kimia. Dia tukarkan kepada tenaga elektrik, kepada tenaga cahaya plus tenaga bunyi. Zahir dah. Dah. Cukup. Dah. Telefon bimbit daripada bateri tu, dalam bateri telefon bimbit, kalau cikgu kalau tak letak tambah boleh. Tambah ni maksudnya dan. Macam TV. Tengok TV Kalau dia ada tenaga cahaya je, awak tengok gambar tak ada bunyi lah maksudnya. Faham tak? Dia mesti ada. Macam telefon bimbit, bila dia bunyi, dia mesti ada tenaga bunyi. Itu maksud dia. Macam lampu suluh ni, tenaga kimia awak tahu datang daripada bateri. Daripada bateri dia tukar kepada tenaga elektrik. Tenaga haba. Tenaga haba ni datang dari mana? Mentol lampu suluh tu. Mentol lampu suluh tu bila digunakan dalam satu tempat masa, dia akan ada tenaga haba. Ini perubahan bentuk tenaga. Soalan ni lah yang selalunya akan keluar dalam exam. Soalan macam ni lah yang akan keluar dalam exam. Cikgu, saya tak faham simbol tambah. Simbol tambah ni maksudnya perkara tu ataupun tenaga tu dia keluar sekali, serentak ataupun dalam masa yang sama. Contoh dia macam TV. Kita on TV, tenaga elektrik. Tenaga elektrik dia tukarkan kepada tenaga cahaya, gambar yang keluar dekat TV tu, dan bunyi dia. Bunyi TV tu tenaga bunyi. Itu tambah tu maksudnya dan. Tambah tu maksudnya dan. Boleh faham lupa nak bagi tahu, kelas kita paling lama 1 jam. Paling lama 1 jam. Kalau habis awal pun tak apa kan. Paling lama 1 jam. Kita sambung lagi. Perubahan bentuk tenaga ni tadi dah settle.
Okey, kita tengok video dia, contoh dia. Ni Ashraf, link. Okey, Ashraf dah bagi link. Thank you Ashraf. Adanya telefon soket kuasa dan Saya tak dengar. Tak dengar boleh tengok link dekat Ashraf bagi tu. Lepas ni pun tak apa. dalam badan itu yang lain adalah suatu objek. Objek berada pada kedudukan yang boleh objek yang ada kemudian apa? Objek itu menghasilkan maka bahan yang disebutkan yang bercahaya. Pakai ni earphone. Earphone. Kat luar lah. Ya. Sebuah radio membuka sebuah kipas elektrik bilangnya. Okey, itu contoh perubahan bentuk tenaga. Yang tak nampak tadi link dah bagi. Nanti saya share lagi sekali. Saya akan bagi dekat semua grup tahun 6 lah, tahun 5. Okey. Link video saja. Nota, link Padlet tu pun saya dah bagi. Okey, Ashraf dah share tu 2-3 kali dah ada share. Okey. Yang itu boleh tengok nanti. Okey, kita sambung. Lepas ni tak apa soalan kawan awak tadi. Apa ni? Lepas ni, okey betul. Siapa ni? Tenaga boleh diperbarui, tidak boleh diperbarui. Ya betul, lepas ni kita sambung semua. Kahoot ada, ya ada. Ada Kahoot lepas ni. Okey. Okey, kita sambung. Okey, sumber tenaga boleh dan tidak boleh diperbaharui. Soalan yang daripada tajuk ini, dia selalunya akan suruh awak betul ada. Kuis ada. Bukan kuis, kita main Kahoot hari ni. Kuis dah tu latihan. Okey. Sumber tenaga boleh dan tidak boleh diperbaharui. Yang ini selalunya dia akan suruh awak buat perbezaan. Okey. Bandingkan. Itu kemahiran proses sains tu. Okey. Macam mana awak nak buat jadual perbandingan. Tenaga boleh diperbaharui dan tidak boleh diperbaharui. Okey. Sumber tenaga yang boleh diperbaharui ialah sumber tenaga yang boleh dijana daripada sumber yang sentiasa ada secara berterusan. Maknanya, sumber tenaga boleh diperbaharui ni selagi ada bumi, bulan, matahari, manusia, sampai sarap, dia boleh diperbaharui sampailah bumi ni musnah. Sampai hari kiamat, takkan habis. Contohnya, matahari, air, ombak, angin, makanan, biojisim. Biojisim dijana tu maknanya dia boleh buat semula. Dijana tu maksudnya dia boleh buat semula. Ataupun boleh dihasilkan. Dijana tu boleh dihasilkan. Cikgu ID meeting nanti cikgu bagi tahu ke? ID untuk Kahoot nanti saya bagi tahu. Lepas ni lah, belum lagi, sabar dulu. Okey. Ini cikgu Maka Yubi dah keluar ke? Nanti buka sekolah baru dapat. Buka sekolah baru saya bagi. Saya tak boleh bagi sekarang. Dah siap dah, jangan risau.
Okay, kat sekolah nanti dapat. Okay, dah. Stop. Janganlah tanya markah lah apalah. Nantilah. Okay. Ada markah awak, jangan risau. Okay. Dijana, okay, dengar baik-baik. Dijana tu dihasilkan. Okay, dihasilkan, dibuat. Itu maksud dijana. Okay, daripada matahari kita boleh jana tenaga solar tadi. Air kita boleh jana tenaga elektrik. Ombak kita boleh jana tenaga elektrik. Angin kita boleh jana tenaga elektrik juga. Makanan kita boleh jana tenaga kimia. Biojisim boleh jana tenaga elektrik. Itu maksud sumber yang boleh dijana semula dan sentiasa berterusan. Okay. Saya dah terbuat Kahoot. Bila awak buat Kahoot? Saya tak bagi link lagi pun. Okay. Yang buat dalam Google Classroom tu bukan Kahoot. Itu quiz. Quizzes lain. Tak apa. Dah stop ruangan chat tu. Ingat, ni maksud sumber tenaga boleh diperbarui. Ini pula sumber sumber tenaga tidak boleh diperbaharui. Okay, sumber tenaga tidak boleh diperbaharui. Maksudnya sumber tenaga yang tidak boleh dijana semula. Okay, dan sumber itu akan habis bila sampai waktunya. Contohnya macam apa? Petrol tu. Macam kita punya sumber petroleum tu. Okay, bila habis je nanti, memang kita tak boleh buat lah. Kita dah tak ada dah sumber petroleum. Susahlah kita. Macam mana kita nak gerakkan kenderaan kita tu. Okay. Putri Hazmi, awak, alamak saya dah terbuat Kahoot dah. Okay. Tak ada lah. Yelah tu dia dah buat. Okay, sumber tenaga sumber tenaga ni contoh dia macam petroleum, gas asli, arang batu, bahan nuklear, bateri. Bateri kenapa tak boleh dijana semula? Sebab dekat dalam bateri tu dia ada dia ada karbon, rod karbon tu dekat tengah tu. Benda tu datangnya daripada sumber yang kita tak boleh ganti nanti. Bila dah habis, susahlah kita nak buat. Petroleum, sekarang ni karbon. Karbon tu kalau buka bateri, awak tengok ada satu rod warna hitam, batang warna hitam dekat tengah-tengah tu. Itu kita panggil rod karbon. Petroleum, sekarang ni harga petrol murah sebabnya permintaan kurang. Satu dunia sekarang ni kebanyakan negara dah kuarantin. Dah ada perintah kawalan pergerakan. Ada yang kuarantin total lockdown, tak boleh keluar langsung. Jadi permintaan untuk petroleum berkurangan. Jadi harganya sekarang sangat-sangat murah. Kalau nanti bila dah habis lockdown, bila permintaan tinggi balik, harga petroleum ni akan naik balik. Lagipun petroleum ni dia datangnya daripada sumber macam mana kita nak dapat petroleum ni? Petrol ni datang daripada petroleum. Petroleum ni dapatnya daripada sumber bahan yang dah mati. Binatang yang dah mati, tumbuhan yang dah mati, termampat berjuta-juta tahun dulu. Itu bila dia termampat, ada gerakan dalam kerak bumi, dia akan hasilkan fosil betul. Dia akan hasilkan petroleum. Petroleum ni kita cari. Dan sumber dia makin lama makin berkurang sebenarnya. Cikgu, bukan dari laut. Iyalah. Petroleum datang daripada laut. Kalau gas asli tu dia akan ambil daripada daratan. Arang batu pun sama. Arang batu. Petroleum ni memang kita kena cari dekat dia punya proses buat telaga gas tu dekat telaga petroleum tu dekat laut kah? Ini sumber tenaga yang tidak boleh diperbarui. Habislah. Contoh dia katalah 30 tahun nanti. 30 tahun nanti petrol habis. Macam mana kita nak gerakkan kereta? Petrol dah nak habis, ya. Saya rasa dalam 50-70 tahun lagi habislah petrol tu. Cikgu, apa beza gas asli dengan petroleum? Gas asli dengan petroleum sumbernya adalah daripada fosil ataupun hidupan haiwan, tumbuhan yang mati beribu-ribu, berjuta-juta tahun dulu. Tapi petroleum kita cari dekat laut. Gas asli dia punya tempat nak cari dekat daratan. Itu je punya perbezaan je lah. Kita kenapa tak ambil daripada negara lain je? Tapi kalau dah habis nanti, bila dah habis, semua negara lah habis.
Bukan kita je habis. Sumber dia bukan kalau tiba-tiba ada kat Malaysia, nanti tak ada lah kat tempat lain. Macam itulah. Dia kalau dah habis nanti dia estimate kalau 100 tahun lagi habis tu maknanya semua negara dah tak ada sumber petroleum. Okey. Kita tengok tenaga elektrik dapat dijana daripada sumber ataupun bahan api fosil dan nuklear. Caranya bahan api nuklear dibakar. Okey, air menjadi steam, menggerakkan turbin dan menggerakkan generator elektrik. Alamak, tadi saya dah cerita dah petroleum tu asal daripada mana. Okey. Okey. Okey, kena dengar betul-betul. Okey, kita tengok ni. Ni ada jawapan pada soalan awak tadi tu. Dan Jessie, hai, Boleh nak salin. selepas bermain mereka berlari ke arah sedia. Tak, mereka makan makanan yang dibawa bagi dan bermain. Selain makanan, terdapat juga sumber tenaga lain yang boleh kita sekeliling kita. Tenaga juga boleh terhasil daripada matahari dan juga tumbuh-tumbuhan. Sumber-sumber tenaga ini tidak akan berhabisan. Semula keesokan harinya. Setiap hari dan ombak tidak akan berhenti bergerak. Ianya adalah sumber tenaga yang boleh diperbaharui. Apakah tenaga yang boleh diperbaharui? Tenaga yang boleh diperbaharui adalah yang dijana daripada sumber yang sentiasa ada dan mudah diganti. Sumber tenaga yang boleh diperbaharui termasuk matahari. Tenaga matahari dekat untuk memanaskan air dengan menggunakan pemanas air suria dan untuk menghasilkan tenaga elektrik dengan menggunakan panel suria. Tenaga daripada angin digunakan untuk memutarkan kincir angin dan mengisar bijirin kepada tepung. Ia juga digunakan untuk memutarkan turbin angin yang menghasilkan tenaga elektrik. Tenaga daripada air kan menghasilkan tenaga elektrik. Stesen kuasa hidroelektrik menggunakan air yang mengalir dari empangan yang dibina merentasi sungai. Generator ombak di laut digerakkan laut. Biojisim dalam bentuk sisa tumbuhan dan haiwan dibakar untuk menghasilkan haba. Haiwan makan makanan untuk mendapatkan tenaga untuk hidup. Terlalu blok. Okey, siapa pula on mic ni? Okey, tadi ada kawan awak tanya macam mana solar panel dekat sistem pemanas air berfungsi. Okey, solar panel tu dia tukarkan tenaga suria kepada tenaga elektrik. Daripada tenaga elektrik tu dia panaskan air, air tu yang berubah jadi perubahan tenaga dia jadi tenaga haba. Okey, macam tu cara panel solar dekat rumah kita yang panaskan air dalam water heater tu berfungsi. Okey. Tadi sumber tenaga boleh diperbaharui. Ni sumber tenaga tidak boleh diperbaharui pula. Telah habis. Kalau tak dengar boleh tengok dekat link tu.
lagi sumber tenaga ambil uranium adalah kaya. Radiasi yang kaya. Stesen kuasa uranium Okey, generator, okey, dia adalah stesen jana kuasa. Dia bukan dia macam stesen jana kuasa mudah alih. Okey, selalunya kalau generator ni, kalau contoh dia kalau dekat kawasan besar macam sumber loji tenaga hidro tadi, hidroelektrik tu dia ada generator juga. Tapi kalau contoh generator yang paling mudah kita nak tengok dekat pasar malam. Yang dia guna untuk on lampu, okey, itu ada generator. Okey, itu adalah contoh generator untuk kita tukarkan daripada satu sumber tenaga. Kalau generator kat pasar malam diguna petrol ataupun diesel. Jadi tenaga kimia ubah kepada tenaga elektrik. Okey? Itu contoh dia. Itu contoh generator lah. Sama dekat stesen jana kuasa hidroelektrik. Okey, dia gerakkan turbin tu, turbin yang besar tu. Turbin tu dia macam kipas besar lah. Okey, dia gunakan kuasa air untuk gerakkan turbin tu supaya boleh generate tenaga elektrik. Okey. Okey, kita pergi ke slide yang terakhir. Okey, ini berhemah menggunakan tenaga. Okey, sebenarnya slide ni saya lebih suka kalau awak yang bagi pandangan ataupun pendapat awak pada saya. Okey, tapi kalau secara umumnya kita perlu menggunakan tenaga secara bijaksana untuk yang pertama sekali jimat kos. Okay, kita kena jimat kos. Sekarang ni musim PKP. Kalau TNB, Tenaga Nasional, dia dah bagi diskaun. Tapi diskaun dia macam mana? Siapa guna sikit dapat diskaun banyak. Bukan siapa guna banyak dapat diskaun banyak. Siapa guna sikit dapat diskaun banyak. Okay, dia ada jadual dia. Jadi berhemahlah menggunakan tenaga. Tapi kalau rumah ada aircon 3-4, jangan harap kalau nak dapat 50%. Okay, diskaun. Okay, mengelakkan pembaziran sumber tenaga. Aduh, ada lagi yang on mic, sakit telinga saya. Okay, mengelakkan pembaziran sumber tenaga, contohnya kita biarkan saja kipas. Selalu ni berlaku kat sekolah. Okay, berlaku kat sekolah. Awak pergi rehat, awak tinggal je lampu terbuka, kipas menyala, kipas bergerak, okay. Kipas tu berfungsi, berpusing. Awaknya tak ada, okay. Semua pergi kelas, semua pergi bilik sains, semua pergi bengkel KH, semua pergi kantin. Tapi lampu tak tutup, kipas tak tutup. Itu pembaziran sumber tenaga. Okay, mengurangkan pencemaran alam sekitar. Kalau kita gunakan sumber tenaga secara berhemah, contohnya kita guna petrol. Sekarang ni petrol dia ada yang unleaded dengan leaded, yang dia punya kadar pencemaran tu, kandungan karbon yang dibebaskan semasa awak guna kenderaan. Okay, ada negara sekarang ni dia dah tak bagi guna, dia dah kurangkan penggunaan petrol. Dia dah bergerak kepada kenderaan hybrid. Okay, ataupun kenderaan yang menggunakan tenaga elektrik. Okay, itu dia mengurangkan pencemaran alam sekitar. Okay, langkah-langkah menjimatkan tenaga, tutup peralatan elektrik. Ini semua awak boleh ingat lah. Tapi awak tahu ni nak senaraikannya, tak ada masalah kan. Tutup peralatan elektrik, guna peralatan yang kurang menggunakan tenaga. Kalau awak beli peralatan elektrik yang baru, biasanya dia ada simbol bintang tu. Okay, kecekapan tenaga. Yang ini hybrid tu apa? Hybrid tu campuran antara bateri dengan petrol. Bateri bukan bateri AA yang awak tahu kat bateri kereta kontrol tu. Okay. Gunakan pengangkutan awam atau berkongsi kereta. Yang ni memang boleh tulis je, tapi kat Malaysia ni ada undang-undang tapi jarang dikuatkuasakan. Okay, kita semula bahan yang terbuang. Bahan yang macam boleh dikitar semula, plastik, botol apa semua tu. Okay, itu boleh dikitar semula. Okay, kita dah habis tajuk ni. Okay, dah habis tajuk tenaga ni. Okay, rasa-rasa nak kelas lagi tak? Ni, yang tahun 5 dulu jawab. Rasa-rasa nak kelas lagi tak? Yang tahun 5 je. Boleh je cikgu. Okey, nak. Kahut. Orang tanya lain ni kahut. Okey, lain ditanya, lain soal jawapannya. Saya tanya nak kelas lagi tak? Okey, saya tengah salin. Salin tak apa, tak ada masalah. Nota ni saya dah blast dah semua grup tahun 5 rasanya. Okey, kalau nak kelas lagi, kita akan buat kelas untuk tahun 5 minggu depan lah kot.
Okay. Saya tak rasa pun kita akan sekolah minggu depan. Okay. Kita takkan sekolah lagi minggu depan. Kita masih dalam perintah kawalan pergerakan. Mungkin akan disambung lagi lah. Tapi tunggulah apa-apa pengumuman dia. Okey, nanti kalau katalah ada kelas Sabtu Ahad pun okey sebab kita cuti sama je pada saya. Semua hari sama je. Okey, kalau saya nak buat kelas Sabtu ke Ahad ke okey kan? Boleh tak? Okey. Sabtu ke Ahad. Okey? Boleh. Sebab takut nanti saya hari lain saya Boleh. ada kena keluar. Okey. Boleh. Okey, Boleh. sekarang ni ready untuk Kahoot. Okey, ready untuk Kahoot? Boleh. Kat mana cikgu? Buka Kahoot. Cikgu Dekat dah handphone. buka. Tak ada buat Kau ke? nak kalau nak bagus, nak senang buka dia. Sabarlah dulu. Sabar belum lagi. Sabar. Banyak buat lagi. Kejap, saya baru nak masuk. Okay. Okay, yang ada background muzik belakang tu tolong tutup sikit. Yang ada suara adik awak apa ni. Cikgu saya dah buka. Sabar, saya belum masuk lagi Kahoot. Sabar. Senyap lah, jangan cakap. Off. Okay. Sekejap. Nanti saya share je dia punya. Awak masukkan pin code nanti. Sekejap, tajuk tenaga. Sabar. Okey, tutup dekat ruangan chat. Tutup kat ruangan chat. Depan guys. Tutup ruangan chat. Jangan on chat. Nanti tak nampak soal ni. Tutup. Sambung. Tutup. Sabar. Jumpa minggu depan. Minggu depan. Sabar. Sabar. Hang dah ni. Jangan on mic. Okey, sabar. Off mic. Sabar. Saya dah tak boleh masuk. Jangan masuk. Okey, off mic semua. Sabar, off mic. Hello? Okey, dengar tak suara saya? Dengar? Dengar. Saya dengar tu cikgu. Loud and clear. Dengar. Loud and clear. Sekejap. Saya tak boleh nak berada gangguan. Dengar. Sekejap sabar. Dia ada gangguan. Dengar. Kenapa kau nak? Continue. Cikgu game pin apa? Belum lagi. Mana kertas kau? Adi Najmi. Alah, gangguan teknikal. Sekejap. Sudah. Berhenti chat. Sudah. Diamlah. Assalamualaikum. Diamlah. Tak ada diam. Keluar tadi. Mana cikgu? Sabar. Tunggu cikgu. Ada, sabar. Sekejap. Sambung cikgu. Ashraf. Okey. Tutup mic. Okey, ready? Tutup mic. Kita nak mula dah. Tutup mic.
Dia kat apa? Yang tepi ni. Okey, yang kahut Game pin apa? boleh masukkan Game pin pin ni. apa? Okey, masukkan game pin yang ni. Pin apa? 1814568. 1815468. Satu tu dekat skrin awak. Soalan ada dekat sini. Okey, dah masuk itu. 1814568. Okey. 181 458. Cikgu satu ni. Okey, baru Okey, dah masuk. 1814568. 4568. 68. Okey, awak akan nampak paparan soalan dekat mic awak. Okey, Apa-apa. kena tengok dekat skrin. Nampak tak? Tak tahu Azad. Okey. Soalan dia akan paparkan dekat mic, bukan dekat handphone. Dekat handphone tak ada soalan. Awak jawab je kat handphone. Okey, 52 orang. Kita ada 100 lebih ni. Nak main semua ke? Okey, kalau nak main semua pun tak ada masalah. Okey, macam mana? Awak kalau ada dekat handphone, install Kahoot. Okey? Install Kahoot. Cikgu saya tak ada. Ha? Saya tak ada. Kalau tak Cikgu ada, je nak on Kahoot. kalau dekat install dekat handphone, install je Kahoot. Hai. Masuk dekat sini. Cikgu. Camnya. Cikgu. Ha. Install Kahoot. Tali buka. Cikgu macam nak masuk Kahoot. Oi, macam mana buka Kahoot? Kalau pakai laptop ni, pergi kahoot.it. Nampak dah. Pakai kat Google je. Kalau Cikgu, dekat apa? laptop kahoot.it. Cikgu apa ID? Okey, tutup mulut. Okey, semua diam. Semua diam. Dengar sini. Semua diam. Okey, diam. Okey, semua diam. Dengar sini. Kalau macam mana saya nak terangkan kalau awak bercakap? Cikgu ID Kahoot apa? Senyap. Senyap. Dengar dulu. Bukan Oh, kalau begini lain kali tak payah main. Tadi tu lah Kahoot tu. Sadak. Tu baru betul. Nombor dia. Mana nombor dia? Situ. 18 tu kena ni. 18458 tu kena masuk. Okey, kalau dekat handphone download apps Kahoot. Lepas tu dekat game pin tu yang button 4 segi dekat tengah tu. Okey, masukkan nombor kod 1814568. Kalau guna laptop, pergi dekat kahoot.it. Nombor pin yang sama. Okey? Boleh jawab. Ni. Cikgu tak Okey. boleh. Tak boleh. Memang tak ada soalan lagi. 181 Dia kena tunggu 1814568. 4568. Okey. Tak boleh, dia kata could not find the meeting trying to join. Dia cakap apa? Could not find the meeting. 1814568 dekat Kahoot. Dah. Awak Kata masuk. dia www.kahoot.it. saya bagi Okey, tak apalah. Yang tak boleh kita tengok dulu. Nanti lama-lama susah. Okey, tak apa, kita tengok dulu. Nanti kita main lagi. Okey, kita nak mula dah. Unul lah. Okey, diam. 1814568. Okey, soalan dia. Ini mana macam Okey, jawab cepat. Masa tinggal 5 saat. Aku dah tengok dah. Ramai yang tak jawab ni. Okey. 1 15. Okey, soalan kedua. Okey, tengok soalan dan jawab. Pilih di antara berikut. Dia tak tunggu awak. Awak kena jawab cepat. Alamak. Okey. Okey, seterusnya soalan ketiga. Siapa leading sekarang ni? Amsyah. Amsyah
Hakim. Ashraf nombor 2. Okey, ketiga. Berpandukan Raja Lee. Cikgu tak nampak bentuk je dalam question dia. Soalan dekat dalam mic. Soalan kena tengok dekat mic. Tak dengar. Mungkin ada tu. Okey, kalau guna handphone, awak kena guna dua-dua. Sebabnya awak akan nampak soalan dekat mic ni. Dekat paparan mic yang kita guna tadi tu. Saya tengah tayangkan soalan. Awak jawab dekat handphone. Okey? Okey, tak apa. First time tak apa. Okey, kita tengok lagi. Sekarang ni yang tahun 6 ada. Pilih pernyataan yang tidak benar. Apa? Apa tu? Okey, kalau soalan senang saya bagi masa pendek Cikgu macam mana nak masuk? Kabut. Okey, yang sekarang ni kita dah bergerak ni, nanti kita main lagi. Okey. Saya tak boleh masuk tu. Tak apa. Kita tengok dulu. Soalan cikgu tak ada soalan. Tak ada soalan lah cikgu. Soalan dekat mic. Soalan kat yang mana? Soalan dekat mic ni, nampak tak? Senang lah cikgu. Mana boleh ulang balik dah. Ni ramai je jawab ni. Okey. Kita tengok nombor 6. Cikgu tak ada. Ni Amsyah, Ashraf semua okey ke jawab ni? Okey, 3 soalan lagi. Apa tu tak guna quizzes je? Solah. Cikgu. Ya. Kenapa tak guna quizzes? Betul solah tu. Okey, Ashraf leading. Ashraf, Amsyah. Mega. Kita semula bakal beruangan. Jangan berdebat. Okey, 82 orang yang jawab. Okey, dia siapa jawab cepat? Cikgu, mana soalan? Ya Allah, dah nak habis soalan dah kau ni. Solah. Arah mati. Zarif bye. Okey, bagus. Ramai yang betul. Sekarang ni Cyber Amir. Cyber Amir ni siapa? Yang soalan terakhir. Tak tekan. Bismillahirrahmanirrahim. Betul. Ada air. Tak boleh masuk. Okey, siapa yang leading? Jared nombor 3. Amsyah nombor 2. Cyber rame. Ashraf salah satu.
Murah tu. Good game. Okay. Good game. Good game. Good game. Aduh, dia ni. Cikgu Semua sudah tutup mulut. masuk. Semua tutup mulut, tutup mic. Okay, dengar sini. Dengar. Susah saya nak kontrol, ramai sangat. Okey, dengar sini. Nak ulang semula hari ni tak boleh lah sebab saya pun nak kena keluar mencari makanan. Ni siapa ni? Blue Warrior dah habis dah. Okey. Okey, dengar sini. Nanti awak tunggu link kelas, kita akan sentuh topik lain pula. Okey, dengar. Yang baru nak belajar guna Kahoot ni, yang pertama sekali, Kahoot awak takkan nampak soalan kalau awak guna handphone. Jadi Meet ni awak tak boleh keluar. Okay, Meet ni awak tak boleh keluar. Jadi awak kena guna handphone dan Meet. Kalau awak nak guna laptop sahaja, awak pergi dekat tu kahoot.it, cuma lambat sikit lah awak nak dapat markah yang tinggi sebab awak kena tengok soalan tempat lain. Lepas tu awak nak pergi buka tempat lain. Okay, lambat sikit. Kalau guna iPad pun kemungkinan sama juga sebab dekat dalam paparan awak cuma ada kod untuk jawab. Soalan dia tayangkan dekat awak punya Meet. Okay. Okay. Yang dah biasa, okay, alhamdulillah. Dia mula-mula memang macam tu, kelang kabut sikit. Okay. Lepas ni, ingat kalau saya buat kelas lagi, memang saya akan buat kelas lagi lah. Yang masuk pada yang berminat saja, kalau rasa awak boleh belajar sendiri, ataupun awak pergi tuition ke kat mana ke, okay, awak boleh belajar sendiri, tak ada masalah. Okay, saya tak marah pun. Awak boleh je pergi belajar sendiri, tak nak join kelas saya pun tak apa. Okay, tapi kalau 5B saya galakkan masuk lah. Okay. Sebab nanti dah habis PKP ni kita nak buat benda lain pula. Hari ni kita ajar konten je dulu. Okay, untuk habiskan sukatan. Okay. Besok saya ada kelas untuk tahun 6. Nanti tunggu hari Sabtu atau Ahad ke untuk kelas tahun 5. Okay, Sabtu atau Ahad. Tunggu link. Saya pun kena tengok saya punya masa juga. Okay. Okay. Terima kasih cikgu. Okay, terima kasih semua. Cikgu tahun 5. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Okay. Cikgu.